Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi macam ni rasa mengantuk tak? Memang mengantuk. Kita bangun awam tadi. Tahu tak tuan-tuan sekalian, dalam juzuk 4 ni ada Allah Ta'ala cerita mengenai keajaiban mengantuk. Okey, juzuk 4 ni insya-Allah alhamdulillah kita bertemu lagi pada pagi ni, dan hari ni insya-Allah saya akan ulas ringkasan apa isi kandungan juzuk 4. Juzuk 4 dalam juzuk 4 mengandungi dua surah, iaitu bahagian kedua, sebahagian besar juzuk 4 ni adalah surah Ali Imran daripada ayat 92 sampai 200, dan juga bahagian awal surah An-Nisa daripada ayat yang pertama sampai ayat yang ke 23. Dan antara isu-isu yang menariknya pada ayat yang ke-92 surah juzuk 4 ni, ayat surah Ali Imran, Allah Ta'ala cerita mengenai sedekah terbaik adalah sedekah yang paling kita suka dan kita cintai. Dan banyaklah kisah di sebalik ayat 92 ini, seperti kisah sedekah Abu Talhah akan kebun kurma yang paling disayang, iaitu Bayruha yang terletak di hadapan Masjid Nabawi, dan kebun itu antara kebun kurma yang paling mahal nilai dia. Dan seterusnya ayat 93 Allah Ta'ala cerita mengenai asal usul makanan yang haram kepada Bani Israel, iaitu daging unta. Ada cerita dia bagaimana Nabi Yaqub alaihissalam bernadar, dan demi menunaikan nadarnya itu daging unta menjadi haram kepada Bani Israel. Ayat 96-97 mengenai rumah ibadat pertama yang dibina dalam sejarah manusia, itu Kaabah. Dan ayat ini juga menceritakan mengenai pensyariatan haji. Juga ayat 103 Allah Ta'ala cerita mengenai kepentingan berpegang kepada tali Allah ataupun agama Allah. Ayat 110, umat Islam dinobatkan sebagai umat terbaik, tapi ia terikat dengan beberapa syarat, iaitu mesti melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya tuan-tuan sekalian, juzuk 4 ini juga surah Ali Imran daripada ayat 121, panjang daripada 121 sampai 150, sampai saya boleh kata sampai ayat 158. Allah Ta'ala cerita mengenai perang Uhud secara terperinci, punca kekalahan, postmortem perang Uhud, teguran Allah kepada umat Islam dan sebagainya. Cuma antara yang sangat menarik yang saya kira jarang orang tahu adalah ayat 144. 144 ni turun dalam perang Uhud sebagai menjelaskan kepada para sahabat Rasulullah adalah manusia biasa yang pastinya akan mati satu hari nanti. Allah kata, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul yang telah berlalu sebelumnya para rasul. Adakah jika dia mati ataupun terbunuh, kamu akan kembali kepada agama asal kamu? Ayat ni tuan-tuan, antara isu yang menarik dibaca oleh Sayyidina Abu Bakar ni sebagaimana hadis yang sahih Bukhari. Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ramai sahabat berkumpul di luar rumah baginda dan mereka tidak dapat menerima hakikat Rasulullah sudah wafat. Lalu mereka dikejutkan oleh Abu Bakar yang membaca ayat ini. Dan setelah ayat 144 ini dibaca, barulah sahabat Nabi terkejut dan mereka sedar Rasulullah sudah wafat, meninggalkan mereka. Dan antara yang menarik yang saya sebut di awal tadi, rasa mengantuk. Dalam ayat 154 ni Allah Ta'ala sebut bagaimana rasa mengantuk dihantar oleh Allah kepada tentera muslimin sebagai satu ketenangan. Dan ada riwayat lah menceritakan bagaimana seorang sahabat Nabi ni dalam perang Uhud, ketika umat Islam mengalami kekalahan, tiba-tiba dia dilanda rasa mengantuk, dan selepas rasa mengantuk itu hilang, semangat mereka pulih kembali. Ini ayat 154. Allah kata, thumma anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asa. Kemudian diturunkan kepada kamu selepas resah itu rasa aman tenteram, rasa mengantuk yang menimpa sebahagian daripada kamu. Seterusnya juzuk 4 ini juga ayat 169 sampai 171. Allah Ta'ala cerita mengenai kelebihan orang yang mati syahid, yang mana mereka sebenarnya tidak mati tetapi kekal hidup di sisi Tuhan.
Juga ayat 173. Ini cerita disebut perang Hamra'ul Asad, iaitu perang sejurus selepas perang Uhud, bila umat Islam mengalami kekalahan dan tentera Abu Sufyan balik ke Mekah. Lepas tu Rasulullah telah menyusuli mereka sehingga sampai di sebuah tempat yang bernama Hamra'ul Asad. Dan bila Abu Sufyan melihat tentera muslimin begitu nekat walaupun luka parah masih lagi menyusul mereka, lalu Abu Sufyan mengupah satu rombongan yang lalu di tempat itu untuk menakut-nakutkan tentera muslimin. Tetapi tentera muslimin tetap juga menunggu di situ, bersiap sedia untuk menggempur tentera Abu Sufyan seraya mereka berkata dengan lafaz yang cukup popular pada kita, tapi mungkin kita tak perasan di mana asal lafaz ini. Mengikut sebahagian riwayat mengatakan lafaz ini dibaca oleh para sahabat ketika mereka bersiap sedia untuk menggempur pihak musuh. Apa lafaz tu? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah kami, bagi kami Allah, dialah sebab baik pembantu, iaitu pada ayat 173. Dan seterusnya ayat 190 sampai 194, ini cerita apa? Kepentingan berfikir. Allah Ta'ala tidak mencipta apa yang ada di dalam ini secara sia-sia, mesti ada sebab musabab. Dan ayat ini juga boleh kita katakan menjadi asas kepada perkembangan teknologi terkini yang dikatakan green technology itu. Allah kata, Rabbana ma khalaqta hadha batila. Tuhan, tidak kamu cipta ini semua secara sia-sia, mesti ada sebab musababnya. Seterusnya ayat 199. Nah, ini menarik Ayat ini Allah Ta'ala puji sebahagian ahli kitab yang beriman kepada Allah. Dan cerita ayat 199 ini tuan-tuan sekalian, kisahnya setelah Rasulullah hijrah ke Madinah pada tahun ke-7 Hijri, tak silap saya, Rasulullah mendapat berita kematian An-Najashi ataupun nama sebenarnya Ashamah. Dia adalah Raja Habasyah yang beriman kepada Allah, yang menerima umat Islam dalam hijrah Habasyah kali pertama dan juga kali yang kedua. Dan setelah Rasulullah mendapat berita kematiannya pada tahun ke-7 Hijri, baginda bangkit menunaikan solat ghaib. Dan ini dikatakan adalah solat ghaib, solat jenazah ghaib pertama yang berlaku dalam sejarah Islam. Dan sejurus selepas itu para sahabat bertanya, apa perlunya mendoakan seorang lelaki seperti An-Najashi sedangkan dia tidak Islam? Lalu Allah turunkan ayat 199 memuji An-Najashi, dan dikatakan An-Najashi ini beriman kepada Allah dan juga Rasulullah di tangan Ja'far bin Abi Talib. Okey, seterusnya surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat pertama ni Allah Ta'ala cerita mengenai asal usul kita daripada satu spesies, iaitu manusia yang berasal daripada Adam dan juga Hawa. Seterusnya tuan-tuan boleh tengok daripada ayat yang kedua sampai akhir juzuk yang keempat, iaitu ayat 23. Allah Ta'ala cerita hukum hakam berkaitan dengan anak yatim, poligami, faraid dan juga mahram perkahwinan. Nah, itu kita boleh tengok pada ayat yang ke-22 dan juga 23. Dan dalam dua ayat ini Allah Ta'ala sebut orang yang diharamkan kita berkahwin. Dan saya ringkaskan, dia ada 3 kategori. Yang pertama, haram kerana hubungan darah. Yang kedua, haram kerana susuan. Dan yang ketiga, haram kerana persemendaan ataupun perkahwinan. Okey, alhamdulillah itu dah sedikit sebanyak isi kandungan juzuk 4. Mudah-mudahan kita semua dapat manfaat daripada perkongsian ini, dan insya-Allah kita sambung besok untuk melihat apa pula sinopsis ataupun ringkasan isi yang Allah Ta'ala sebut dalam juzuk yang kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.